Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dipercaya menempuh Ramadan, hari yang ke-7 Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam ke atas junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana usaha baginda Islam tersebar ke seluruh alam. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih sebab sudi menonton sharing saya malam ni. Seperti biasa, sebelum saya memulakan pengkongsian, kita recap dulu apa yang pernah saya kongsi. Start daripada hari pertama, saya cerita tentang kelebihan Ramadan dengan apa pengertian dan kelebihan Ramadan, apa maksud Ramadan. Lepas tu kita hari kedua kita bincang tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Kelebihan sedekah. Dan hari ketiga bincang tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat tentang kisah Uwais Al-Qarni. Yang kelima iaitu hari kelima? Hari Selasa. Kita bincang tentang 4 syarat wanita untuk masuk ke syurga. Lepas tu hari ke-6 kita bincang tentang beruntunglah menjadi wanita. Dan hari ini kita nak bincang tentang satu cerita. Saya akan beri satu cerita tentang apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan benda yang halal. Apa macam mana cerita tu? Okay, sebelum tu maaf sebab hari ni terlambat sikit. Sebabnya tadi ada urusan kat tandas. Lama sikit, meneran sikit perut. Dan sebelum saya berkongsi cerita, saya nak berkongsi satu kisah cerita baiklah yang saya pun dapat, iaitu pelajar-pelajar yang dekat kolej ni akan dihantar pulang sedikit demi sedikit. Dan ada kawan saya dia dapat dia punya giliran, iaitu dia akan balik esok. So doakanlah agar saya dapat balik juga, ya, rakan-rakan yang sudi menonton, dan pada rakan-rakan yang bakal menonton untuk highlight nanti. So doakanlah saya dapat balik juga, dapatlah solat tarawih dengan mak ayah, dengan keluarga, masa dapat buka puasa sekali, dapat sahur sekali. So at least tak ada keseorangan lagi dekat kolej ni. So dapat balik jumpa mak abah. Tu yang harap-harap dapatlah balik nanti. Sebabnya awal fikir kali ni mesti raya kat Sarawak lah, tapi insyaAllah lah dapat kot balik raya nanti. Dapat balik pada masa akan datang, pada masa terdekat ni insyaAllah. Okay, so saya nak berkongsi tentang kisah seseorang ni, seorang lelaki. Kita letak nama dia Abu lah. Okay, Abu ni dia seorang yang miskin, dan dia seorang yang baru saja nak mendekati agama lah, baru nak balik kepada Islam, baru nak berjinak-jinak dengan agama. Lepas tu pada satu hari tu dia pun baru rasa nak bertaubat kan, dan dia pun pergilah dekat satu masjid. Dekat masjid tu ustaz tu dia keep on saying, apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Lepas tu dia adalah ayat Quran yang pengkudiah tu bagi, pentazkirah tu bagi, iaitu waja'alna naumakum bukan silap, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, iaitu kami berikan kamu dua jalan, iaitu jalan fujur, iaitu jalan keburukan, dan jalan takwa. Dan surah apa tu? Surah Asy-Syams. Dan dia pun asyik dengar lah apabila Allah akan bagi kita dua jalan, iaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Ustaz tu cerita macam tu lah tajuk dia. Apabila kita tinggalkan perkara yang haram, maka Allah akan gantikan perkara yang halal. And then habis dia ceramah tu, dia orang sembahyang Isyak. Lepas tu sebabkan Abu ni dia tak ada duit dan dia lapar.
Lepas tu lepas isyak tu tak ada pula jamuan. Selalu ada, kalau ceramah mesti ada jamuan kan. Itulah orang semua menantikan. Itulah selalu orang nanti-nantikan lepas habis ceramah mesti ada jamuan. Jamuan ceramah-ceramah yang best-best ni selalunya mesti sedap-sedap lah. Biryani ke, apa, kambing ke, lampau tu. Okey, mesti nak makan. Sebabnya kalau ceramah mesti ada 3 benda. Salam, kalam, ta'am. Pertama sekali yang pentazkirah akan bagi salam. Yang kedua dia akan bagi kalam, kata-kata dia lah, apa yang dia nak sampaikan. Yang last sekali paling best ta'am, itu makan. Okey, tapi malangnya pada ceramah kali tu dia tak ada pun ta'am, tak ada makanan. So Abu ni pun sedih. Lepas tu dia tak ada makanan. And then dia pun pergilah berjalan-jalan dekat, dia keluar daripada masjid. Lepas tu dia berjalan-jalan, dia jumpa dekat satu rumah, dekat bahagian dapur lah. Dia jalan dekat bahagian belakang rumah kan. Lepas tu dia jalan-jalan, dia nampak satu rumah tu, pintu dia terbuka. Lepas tu dia pun jalan lah, dia je selalu je belakang rumah tu. Rumah dia ni tak ada gate Lepas tu dia jalan-jalan, dia dekat belakang rumah tu, pintu terbuka. And then dia nampak atas meja tu ada makanan. Oh, dia pun dah macam mana, bagaikan orang ngantuk disorongkan bantal. Lepas tu dia pun, ni peluang ni. Dia pun masuk. Tapi ingat balik dia tu bukannya bukannya baik. Dia pada awalnya dia jahat. Lepas tu dia nak kembali, dia baru nak berjinak-jinakkan agama, and dia baru nak bertaubat. Lepas tu dia pun masuk kiranya dia nak balik kepada cerita lama dia, pada dia jahat dulu. Lepas tu dia pun masuk rumah tu, and dia nak ambil makanan tu. Dia nak ambil makanan tu, baru je dia nak gigit makanan tu, contohnya roti. Baru nak gigit roti tu, lepas tu dia teringat apa yang ustaz tu cakap. Apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Lepas tu dia rasa bersalah tau. Kalau aku tak makan ni, aku lapar. Tapi kalau aku makan, haram. So apa yang aku nak buat ni? So disebabkan dia baru nak taubat, dia baru nak insaf, dia pun tinggallah roti tu, baru nak gigit, dia letak balik roti tu kat atas meja. And then dia baru nak keluar daripada rumah tu. Masa dia baru nak keluar daripada rumah tu, mata dia ternampak dekat satu guni emas. Dekat rumah tu, rumah tu, dia tengok macam tak ada orang. Lepas tu dia nampak ada satu guni emas dekat bahagian ruang tamu rumah tu. Oh, dia dah miskin. Lepas tu dia lapar. Lepas tu dia baru je tinggalkan benda yang haram, iaitu dia tak makan roti tadi. Lepas tu dia dapat tengok satu guni emas pula. Uish, yang ni bagaikan hari ni kita banyak guna pepatah lah bagaikan apa kalau ni, bagaikan bulan jatuh ke riba. Lepas tu dia pun, yang ni peluang memang best ni. Memang bukan setakat dia boleh jadi hilang lapar, dia terus boleh jadi kaya sebab ada satu guni emas kan. Dia pun pergilah ke guni emas tu, daripada dapur dia pergi ke bahagian ruang tamu. Dia berjalan-jalan pergi ke ruang tamu tadi. Lepas tu dia pergi ke ruang tamu. Lepas tu baru je dia nak ambil emas tadi, satu guni emas tadi. Lepas tu dia fikir balik, apa yang ustaz tu cakap, apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Lepas tu dia pun macam, aku lapar, aku dah tinggalkan roti. Lepas tu sekarang ni dah dapat satu guni emas pula. Kalau aku tinggalkan, aku melepaskan peluang macam tu je lah. Dia bukannya, macam saya cakap tadi, dia bukan setakat boleh hilang lapar, tapi dia boleh terus jadi kaya. Lepas tu dia dah ambil guni emas tu, tapi disebabkan dia fikir balik apa yang ustaz cakap, apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Dia letak balik guni emas tu. Dia pun berjalan lah nak keluar pintu yang dia masuk tadi dengan hampa. Masa dia nak keluar daripada pintu tu, dia ternampak satu perempuan tengah tidur. Lepas tu dia tengok perempuan tu, disebabkan dia lelaki, dia bujang, dan dia pun dulu dia jahat, and then dia pun tengah lapar. Lepas tu sekarang ni dia dapat satu lagi peluang baru. Dia dah tinggalkan roti, sekarang dia tinggalkan emas. Dan dia nampak pula tuan rumah yang tengah tidur, seorang perempuan. Lepas tu iman dia tergugat. Macam mana ni, aku nak buat apa ni? Ni peluang dah banyak ni depan mata ni. Aku dah dapat emas, aku dah dapat roti, aku dapat perempuan. Apa yang aku nak buat? So dia pun
fikir lagi apa yang kata-kata ustaz tu. Dia critical thinking lah. Dia fikir apa yang ustaz tu cakap kan. Apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. And then dia pun tak apalah, apa ni, disebabkan dia baru nak taubat, dia pun fikirlah apa yang ustaz tu cakap, and then dia pun ikut. Lepas tu dia pun keluar daripada rumah tu. Dia keluar dengan perasaan hampa, dengan dia tinggalkan roti, dia tinggalkan emas, dan dia tinggalkan peluang perempuan tadi. Lepas tu dia pun pergilah kembali ke masjid tadi dengan kelaparan. Lepas tu si perempuan ni dia rasa macam ada orang masuk rumah dia tau. Dia terjaga daripada tidur, dia rasa ada orang masuk rumah dia tadi. And then dia pun rasa macam cuak lah, rasa tak secure. Okay, dia rasa insecure. So at last, lepas tu dia tengok pula pintu terbuka, and then roti dia tu dah berubah, macam ada kesan gigit sikit, and guni emas dia tu pun macam ada orang pegang. Weh, ini dia rasa macam ada orang masuk rumah dia ni. Lepas tu si perempuan tu pun dia tutup pintu semua. And keesokan hari dia, waktu subuh, si lelaki Abu tadi tu, dia pun sembahyang subuh dia tidur kat masjid. Lepas tu dia sembahyang subuh kat masjid. Habis sembahyang subuh, si perempuan tadi tu pergi ke masjid. Lepas tu dia beritahu kat Tok Imam. Tok Imam ni dia macam penghulu kampung lah. Dia dah Tok Imam, mesti selalu penghulu kampung lah, banyak jawatan dia. And then dia pun pergilah jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, penghulu lah, penghulu ke Tok Imam, okay, sama lah. And then dia beritahu, kenapa ni? Tak, semalam saya rasa macam ada orang masuk lah rumah saya. Lepas tu Tok Imam pun cakap lah, itulah kau ni lama sangat membujang, kita tak kahwin-kahwin lagi lah. Lepas tu tapi kaya, duit banyak. Lepas tu hidup senang tapi tak nak kahwin. And then si Tok Imam pun tanyalah dia, kau ni nak kahwin tak sekarang? Nak kahwin lah, sebabnya dah lama bujang tapi hidup senang, tapi tak ada pasangan, and then tak secure. So dia Tok Imam cakap, okay, kan nak kahwin, nanti aku carikan. And then masa dia tengah carikan tu dekat masjid, lepas tu terus dia nampak yang lelaki yang Abu tadi tu baru habis main subuhan. Dia panggil Abu tu, Abu, kau nak kahwin tak? Nak kahwin macam mana? Semalam nak makan pun tak ada duit, roti semua. Okay, dia tak adalah cerita kan kat Tok Imam tu yang dia dah masuk rumah orang. So dia cakap, okay, sekarang ni tak kisah, kau nak kahwin ke tak? So sebabkan Tok Imam tu asyik push dia, asyik bagi pressure kat dia kan, dia pun cakap, okay, aku nak kahwin. And at last Tok Imam cakap, okay, sekarang ni aku nak kahwinkan kau dengan perempuan ni, kau setuju tak? Dia peluang depan mata. So dia pun setuju lah. And then yang si perempuan tu pun kahwinlah dengan Abu tadi. Lepas tu si perempuan tu bawa dah Abu ni pergi pulang ke rumah. And then Abu tu pulang ke rumah. Lepas tu dia rasa macam, wih, ini rumah yang aku masuk semalam. Lepas tu dia pun bagi tahulah kat perempuan tu yang dia dah masuk rumah ni semalam. And then disebabkan perkara tu, disebabkan dia jujur, and then dia pun hidup bahagia dengan perempuan tu. So the moral of the story dekat sini kita boleh tahu yang apabila kita tinggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan perkara yang halal. Sebab banyak dalam Al-Quran Allah berfirman, contoh dia surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas surah Al-Fajr, surah Al-Balad, Allah beritahu wahadainahu najdain, iaitu Allah akan berikan kita dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita sendiri milih sama ada kita nak baik atau buruk. Seandainya kita pilih buruk, kita akan dapat benda yang buruk. Seandainya kita dapat benda yang baik, Allah akan berikan kita benda yang baik. Dan satu surah lagi selepas surah Al-Balad, iaitu surah Asy-Syams. Kat sini pun Allah beritahu di mana Allah berikan kita dua jalan, iaitu fujuraha wa taqwaha, seperti dalam cerita tadi. Sebab itulah apabila kita rasa nak buat benda jahat, ingat balik, apabila kita tinggalkan perkara yang jahat, Allah akan berikan kita perkara yang halal. Sebabnya banyak lagi ayat Quran yang menceritakan tentang perkara-perkara, bila kita tinggalkan benda yang haram, Allah akan berikan kita perkara yang halal. Itulah perkongsian ringkas saya pada hari ini. Sebab apa saya pakai baju t-shirt lah ni, baju hijau, sebabnya Kedah dah zon hijau, so utara semua dah zon hijau kan. So ambil semangat lah zon hijau ni. Hopefully Sarawak pun zon hijau jugalah nanti. Okay, itu saja perkongsian saya dengan you all. Harap bermanfaat dan dapatlah kita ambil ibrah daripada cerita ni. Okay.
Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa pula pada esok hari insya-Allah. Bye bye.